Dan bagi mengulas mengenai pengurusan sisa banjir di bilik berita ketika ini, Saudara Amlir Ayat, Perunding Alam Sekitar. Assalamualaikum, Saudara Amlir. Waalaikumsalam. Bercakap mengenai pasca bencana banjir, apakah kesan utama yang paling membimbangkan apabila kita menyentuh mengenai aspek alam sekitar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi berkenaan dengan sisa pepejal khususnya dan juga sisa-sisa lain yang kita dapati selepas peristiwa banjir ataupun semasa banjir, saya rasa salah satu masalah ataupun isu yang perlu dihadapi dengan segera ataupun yang perlu diberi keutamaan ialah masalah kesihatan. Ya. Masalah kesihatan ni saya rasa kita insya-Allah kita boleh tangani dengan cara kita menyediakan kemudahan-kemudahan perubatan dengan sumber tenaga manusia yang terdiri daripada doktor dan sebagainya. Namun begitu ada satu lagi masalah iaitu masalah berlakunya pencemaran yang sangat teruk dan boleh mengakibatkan kesan jangka masa yang agak lama selepas daripada itu. Kita pernah dapati bahawa terdapatnya kesan-kesan penyakit yang berjangkit selepas beberapa bulan berlakunya banjir. Jadi ini satu perkara yang perlu kita tangani dengan segera. Kita di Malaysia ni saya rasa kita akan expect ada banjir selalu. Ya, kita tak boleh kata kita nak tangani masalah banjir ni bila berlakunya banjir. Ad hoc approach tak boleh lagi. Kita mesti be prepared. Ya. Jadi apabila menyentuh berkenaan dengan sisa sampah sarap ini, apakah kaedah paling sesuai dalam kita membendung lambatkan sisa sampah ini? Kerana apabila berlaku bencana seperti banjir, seperti yang saudara sebutkan tadi, kita tidak akan dibebani masalah melupuskan sisa-sisa ini. Okey, saya rasa masalah ini perlu diuruskan ataupun dihadapi dengan secara holistik. Maksud saya holistik ni daripada semua sudut. Dan kita perlu merancang dengan lebih baik. Kalau banjir dah berlaku tu, setahu saya lah dalam mana-mana negara yang menghadapi masalah yang serupa, baik banjir, gempa bumi ataupun tsunami sekalipun, kaedah yang biasa yang kita gunakan ialah manual, iaitu menggunakan sumber tenaga manusia on that spot juga. Maknanya pada masa itu kita gunakan tenaga manusia untuk membersihkan sampah sarap yang ada. Tidak ada satu kaedah di mana kita boleh mengasingkan sampah ataupun mengurangkan sampah. Yes, kita boleh mengurangkan sampah, tapi perlu dilakukan sebelum daripada berlakunya banjir tersebut. Sebab saya kata kita mesti ada perancangan yang baik. Di Malaysia ni banyak sebenarnya kaedah-kaedah di mana kita boleh mengurangkan kesan buruk daripada banjir. Misalnya dalam sistem pembangunan ataupun kawalan pembangunan fizikal di negara kita ataupun sistem guna tanah di negara kita, kita ada pelbagai kaedah-kaedah ataupun requirement yang perlu dipatuhi oleh setiap pihak yang membangunkan sesuatu kawasan, dan dalam kaedah-kaedah tersebut termasuklah kaedah ataupun strategi untuk mengurangkan banjir dan mengurangkan kesan terhadap banjir. Saya ambil contoh, misalnya pihak kerajaan beberapa tahun dahulu telah mengadakan ataupun mewujudkan satu sistem melalui manual saliran mesra alam, iaitu MASMA. Dalam MASMA ini dinyatakan beberapa ataupun banyak cara-cara ataupun kaedah-kaedah untuk kita mengurangkan pencemaran dan juga kesan banjir. Baik. Okey, baiklah, terima kasih Saudara Amlir kerana berkongsi pandangan mengenai perkara tersebut. Dan seterusnya, masih mengenai pasca banjir di Pantai Timur, mangsa-mangsa banjir telah pun pulang ke kediaman masing-masing bagi melakukan kerja-kerja pembersihan. Dan antara turut membantu meringankan kerja pembersihan adalah sekumpulan sukarelawan dengan mengedarkan cairan mikroba antipatogen bertujuan menghalang perkembangan bakteria patogen yang boleh menyebabkan penyakit menular. Dan bagi mendapatkan ulasan lanjut mengenai kerja-kerja sukarelawan ini, di talian adalah Saudara Muhammad Faisal Idris, CEO Sumber Daya Alam Enterprises. Assalamualaikum, Saudara Faisal. Waalaikumsalam, selamat petang. Ya, kami difahamkan pihak saudara telah mengedarkan cairan mikroba antipatogen bagi para penduduk. Jadi bagaimana cairan ini berfungsi sebenarnya? Oh ya, sebenarnya kami telah membuat edaran microbial inoculants ini di kawasan-kawasan iaitu Kuantan, dan hari ini kita cuba berjaya menghantar bekalan ke Kemaman. Ya. Pagi tadi, kumpulan kami telah membuat semburan di kawasan-kawasan sampah yang berbau amat busuk, dan alhamdulillah dalam masa yang singkat dia berjaya mengawal
bau. Apabila bau itu berkurangan bermakna dia tidak akan menarik lalat dan insya-Allah patogen-patogen atau E. coli yang ada di sana akan dapat ditekan. Dan di Kuantan misalnya kita telah cover beberapa kawasan iaitu seperti di kawasan Nyata Jejak Amat Teruk iaitu di Isap Damai, ada Isap Perdana dan Isap Murni. Telah pun disembur persekitaran perumahan di sana dan bekalan-bekalan sebanyak 1 liter juga diberikan kepada penduduk-penduduk yang terlibat untuk mereka melakukan semburan di kawasan dalaman rumah mereka. Baik. Supaya tidak ada penyakit yang terasa berjangkit yang jelas kelihatan sekarang mereka menghadapi gatal-gatal, sesama, seperti ruam dan sebagainya. Akibat setelah mereka cuci rumah dan masuk rumah, selepas mencuci rumah, cuci lagi yang sama berlaku di sini dengan nyata. Saudara Faizal, Ya. tunggu Ya. sebentar di talian kerana saya nak kembali bersama dengan Saudara Amlir. Saudara Amlir, ini adalah boleh saya sifatkan sebagai budaya daripada pendidikan membantu mereka dalam kesusahan, juga bagaimana kita melihat ini boleh diterapkan dalam budaya masyarakat kita, terutamanya bukan sahaja membantu mereka dalam kesusahan dalam melibatkan alam sekitar ini, tetapi memberi kesedaran kepada kita untuk supaya menjaga alam sekitar, jangan membuang sampah dan sebagaimana. Apa komen saudara? Itu satu poin yang sangat betul lah. Dan sebelum ini pun saya telah terfikir bahawa jikalaulah di Malaysia ni kita ada budaya di mana bila berlakunya sesuatu bencana alam seperti ini, setiap orang akan memberi sumbangan, mereka dari segi tenaga ataupun dari segi wang untuk membantu mangsa-mangsa banjir ataupun apa juga tragedi. Kita memerlukan satu, ini orang kata perubahan mentaliti lah, di mana bila kita ada orang yang susah, kita akan tolong. Kita akan mengutamakan online. Saya rasa dulu mungkin kita pernah dengar keadaan rakyat Jepun apabila berlakunya tsunami baru-baru ini, di mana ramai orang Jepun yang memberikan bantuan kepada orang lain yang dalam kesusahan walaupun mereka sendiri dalam kesusahan. Contohnya beri makanan. Mereka memerlukan makanan disebabkan tidak ada bekalan makanan semasa tsunami, tapi mereka beri makanan kepada orang lain. Jadi kalau kita dapat terapkan budaya ataupun pemikiran tolong-menolong, mementingkan orang lain dalam kesusahan, ini akan boleh mengurangkan lagi masalah yang berlaku selepas banjir, termasuklah masalah pengurusan sisa banjir. Tidak mengambil kesempatan seperti mana yang lori-lori tadi tu datang ambil dah orang susah, you charge lagi RM500 kat dia orang. Ini satu sifat ataupun sikap yang saya rasa tidak sepatutnya berlaku. Sepatutnya dia tolong bawa, kalau nak duit pun taklah sampai 500, ya, tapi kalau boleh buat secara charity lagi bagus, alhamdulillah. Okey, baik, terima kasih saudara Amlir Ayat kerana sudi bersama dengan kami, dan juga di talian terima kasih kepada saudara Faizal Idris kerana bersama dengan kami dalam Awani 7.45 malam ini.